Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Ringgit dijangka diniagakan tidak berubah berbanding dolar Amerika Syarikat pada minggu ini. Menurut seorang penganalisis, kenaikan hasil perbendaharaan Amerika Syarikat dan jangkaan kadar faedah yang lebih tinggi berikutan pengumuman minit mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan Amerika Syarikat USFOMC untuk Disember telah memberikan tekanan ke atas ringgit. Dengan mesyuarat pertama USFOMC bagi tahun ini dijadualkan pada 25 dan 26 Januari, pelabur akan memerhati hasil mesyuarat untuk keputusan kenaikan kadar faedah. Sehubungan itu, ringgit dijangka berada pada jajaran 4.20 hingga 4.22 berbanding dolar Amerika Syarikat pada minggu ini. Bagi minggu yang baru berakhir, ringgit mengakhiri minggu dagangan pertama 2022 lebih rendah berbanding dolar Amerika pada 4.2070-2080. Mata wang tempatan itu juga diniagakan lebih rendah berbanding sekumpulan mata wang utama lain. Ia susut berbanding dolar Singapura kepada 3.0958 dan lemah berbanding yen Jepun. Ringgit jatuh berbanding euro dan menurun berbanding pound sterling. Seterusnya, Bursa Malaysia dijangka kekal tidak banyak berubah pada minggu ini dalam persekitaran sentimen pasaran berhati-hati terutamanya daripada peringkat luaran, tetapi indeks utama akan terus melebihi paras psikologi pada 1,500 mata. Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Dr. Azanizam Abdul Rashid menjangkakan petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia FBM-KLCI bergerak dalam jajaran kecil antara 1,535 mata dan 1,545 mata. Beliau berkata bursa tempatan akan terus mencatatkan turun naik berikutan tarikh mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan FOMC Amerika Syarikat semakin hampir. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade Sdn Bhd Tong Pak Leng turut menjangka FPM-KLCI kekal diniagakan tidak banyak berubah dengan paras sokongan segera pada 1,530 mata dan paras halangan pada 1,570 mata. Tambahnya, had duty stamp pada RM1,000 akan menarik pelabur tetapi sentimen di peringkat tempatan serantau secara keseluruhannya masih tidak stabil. Duty stamp untuk dagangan saham telah dinaikkan kepada 0.15% daripada 0.1% tetapi dihadkan kepada RM1,000 bermula 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2026. Bagi minggu baru berakhir, bursa tempatan terjejas oleh aktiviti pengambilan untung berikutan aktiviti memperelok akaun akhir tahun, kebimbangan mengenai varian Omicron, hasil pembendaharaan Amerika Syarikat dan langkah pengurangan bonnya serta hasil minyak mentah dan minyak sawit mentah yang kukuh. Niaga harapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka mendata pada minggu ini dengan kecenderungan kepada penurunan berikutan kekurangan pemakin pasaran. Peniaga minyak sawit David Ng berkata ia disokong terutamanya oleh ekspor yang rendah yang boleh memberi tekanan kepada harga. Tambahnya, pasaran dijangka mencatatkan pergerakan harga yang rendah berikutan peserta pasaran memantau data industri untuk menilai impak terhadap pengeluaran dan ekspor. Sementara itu, pemilik dan pengasas bersama Palm Oil Analytics yang berpangkalan di Singapura, Dr. Satya Varka berkata, dagangan pada minggu ini akan berdasarkan data penawaran dan permintaan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB bagi Disember. MPOB dijadual mengeluarkan data bagi bulan Disember hari ini. Bagi minggu baru berakhir, niaga harapan MSM Malaysia ditutup kebanyakannya tinggi berikutan kebimbangan mengenai pengeluaran yang rendah. Bagi asas Jumaat pada Jumaat, Januari 2022 naik RM171 kepada RM5,330 satu tan. Februari 2022 meningkat RM268 kepada RM5,226 satu tan. Mac 2022 menambah RM256 dan April 2022 naik RM255. Sementara itu, Mei 2022 meningkat RM276 dan Jun 2022 menambah RM256. Malaysia berada di kedudukan ke-13 dalam senarai terbaru Indeks Pemulihan COVID-19 Nikkei selepas hampir 2 tahun memerangi pandemik COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi perkongsian di Facebook, Indeks Pemulihan COVID-19 Nikkei menunjukkan perbezaan antara Asia dan Barat dengan kebanyakan negara merekodkan peningkatan kes terutama disebabkan varian Omicron dalam tempoh yang singkat. Berdasarkan Indeks Pemulihan COVID-19 Nikkei, setakat 31 Disember lepas, Malaysia berada di kedudukan ke-13 dengan 66.5 mata, manakala Bahrain tersenarai di tempat paling atas dengan 82 mata diikuti Chile dan Taiwan.
Berdasarkan laman sesawan tersebut, indeks pemulihan COVID-19 Nikkei menyenaraikan kira-kira 120 negara atau wilayah bagi pengurusan jangkitan, pelaksanaan pemberian vaksin dan mobiliti sosial. Kedudukan lebih tinggi sesebuah negara atau wilayah dalam indeks tersebut menunjukkan ia semakin hampir kepada pemulihan dengan jumlah kes COVID-19 yang rendah, kadar vaksinasi lebih baik dan langkah penjarakan sosial yang kurang ketat. Malaysia mencatatkan 2,714 kes sembuh pada Ahad menjadikan keseluruhan kes sembuh 2.71 juta direkodkan sejak penularan wabak itu di negara ini. Sementara itu, Dr. Nur Hisham berkata Malaysia kini menduduki tempat ke-6 dalam Indeks COVID-19 Global GCI. GCI dibangunkan dengan input daripada pelbagai badan antarabangsa termasuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Berdasarkan GCI, Malaysia menerima penarafan pemulihan 5 dengan indeks pemulihan 78.74, manakala Singapura berada di kedudukan teratas dengan indeks pemulihan 82.88, diikuti Korea Selatan 82.71 dan Taiwan 80.49 yang kesemuanya berkongsi penarafan pemulihan sama iaitu 5. Proses kelulusan pengiklanan pakej umrah atau ziarah ditangguhkan mulai 8 Januari. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK maklumkan ia kerana tarikh penerbangan yang merupakan syarat wajib dalam pengiklanan tidak boleh ditentukan ketika ini. Ia juga susulan keputusan kerajaan menangguhkan sementara kebenaran perjalanan mengerjakan umrah bermula 8 Januari bagi membendung penularan varian Omicron COVID-19. MOTEK berkata kementerian itu berusaha untuk mencari penyelesaian terbaik dalam meringankan impak terhadap syarikat pengendali umrah yang berdaftar di bawahnya yang terjejas perancangan berikutan pengumuman penangguhan ibadah umrah itu. MOTEK juga akan bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara, Kementerian Kesihatan dan Persatuan Agensi Pelancongan bagi menambah baik SOP umrah untuk kelulusan Majlis Keselamatan Negara supaya lebih sesuai dengan keperluan semasa. Berhubung dakwaan terdapat sebilangan jemaah umrah yang didapati tiada rekod vaksinasi, MOTEK berkata kementerian itu dan agensi pengendali umrah yakin perkara berkenaan dapat diselesaikan menerusi siasatan yang sedang dijalankan KKM. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin pada 6 Januari lalu memaklumkan KKM telah mengesan 17 daripada 122 individu yang dijangkiti varian Omicron setakat 4 Januari lepas didapati tidak mempunyai rekod vaksinasi COVID-19. Malaysia tidak mampu dari segi ekonomi dan kebajikan rakyat untuk mengikut jejak langkah China yang mengamalkan strategi sifar COVID-19 dengan melaksanakan perintah berkurung di Zhuzhou selepas bandaraya di wilayah Henan itu mengesan 3 kes COVID-19 tidak bergejala baru-baru ini. Meskipun mengakui strategi itu berkesan, namun Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memberitahu Malaysia mengamalkan strategi mitigasi dalam mengendalikan pandemik COVID-19. Dalam siapan terbarunya, beliau menjelaskan strategi itu bermaksud Malaysia menguruskan kes positif dengan berkesan, iaitu meningkatkan kadar vaksinasi, menjaga prosedur operasi standard SOP agar jumlah kematian, penggunaan katil di ICU dan kemasukan hospital menurun. Baru-baru ini lebih sejuta penduduk di Yuzhou di wilayah Henan dikenakan perintah berkurung dan tidak dibenarkan keluar rumah. Langkah itu diambil ketika China terus berusaha melaksanakan dasar sifar COVID-19 yang dianggap kebanyakan negara lain sebagai tidak masuk akal. Dalam pada itu, sebagai membidas kenyataan Ahli Parlimen Bintulu daripada Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Tiong King Sing yang menimbulkan persoalan terhadap Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang dilihat tidak berupaya dalam mengendalikan COVID-19, Khairy menyatakan beliau menyokong penuh kepimpinan Dr. Nur Hisham untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Pengarah Kesihatan. India melaporkan 159,632 kes baharu COVID-19 pada Ahad dan peningkatan kes itu susulan varian Omicron merebak dengan pantas di negara berkenaan. Ini sekaligus mendorong beberapa kerajaan negeri untuk mengenakan sekatan baru. Negeri terkaya di India, Maharashtra, akan menutup kolam renang dan gimnasium mulai Isnin, manakala sekolah dan kolej ditutup sehingga 15 Februari selepas kes harian di negeri itu melonjak kepada lebih 41,000. Hanya individu yang menerima vaksin sepenuhnya akan dibenarkan masuk ke pejabat swasta sambil mengehadkan kapasiti kepada 50% daripada jumlah tenaga kerja. Di negeri jiran, Gujarat, pihak berkuasa telah melanjutkan waktu perintah berkurung malam dan membatalkan cuti untuk semua kaki tangan penjagaan kesihatan.
Perdana Menteri Narendra Modi akan mempengerusikan mesyuarat untuk mengkaji semula situasi COVID-19. Kementerian Kesihatan melaporkan 327 kematian baru menjadikan jumlah kematian rasmi sejak permulaan wabak itu kepada 483,790. Jumlah jangkitan COVID-19 di India kini 35.52 juta kes. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.